Alright, ini mungkin video paling panjang dalam sejarah BEN TV untuk EPL recap. So aku bagikan kepada 3 segmen. First kali, Man United. Sebab apa? Sebab diorang tak fight untuk apa-apa. So kita jadikan dalam satu segmen. Second, title race. Dan yang ketiga adalah top 4 race. Let's go! Man United 1, Leicester 1. Sebelum aku sembang game Leicester dengan Man United ni, aku banyak perhati dekat Twitter, social media, reaksi fans Man United. Dan aku just nak share sikit lah dekat korang beberapa fakta untuk bagi konteks situasi sebenar dekat Man United sekarang. Players Man United antara yang aku boleh katakan paling besar gaji dalam EPL, 10 daripada 30 pemain dengan gaji terbesar EPL datang dari Man United. 4 daripada 5 top 5 gaji terbesar EPL player Man United. 5 daripada 10 top 10 gaji EPL terbesar adalah player Man United. Berdasarkan itu, apa yang kau expect dari players Man United? Komitmen, physicality, fitness, professionalism maybe? Ada tak semua tu daripada player Man United sekarang? Maybe beberapa player ada, tapi majority aku rasa tak lah kan. Main level sekadar macam main Europa Conference League ni level. Cukup dah kita maki Rangnick bagi aku. Pengurus yang dikenali dengan CV ataupun resume yang membina pasukan untuk jangka masa panjang macam Leipzig dulu, Schalke dulu. Kau bawa kali ni untuk projek 6 bulan mengharapkan keajaiban. Apa kejadah weh? Ibarat kau suruh pelari maraton masuk acara pecut 100 meter. Lepas tu kau jadikan dia mangsa semata-mata. Sedangkan masalah kau bermula daripada awal musim lagi. Siapa yang tak beli CDM? Ole. Siapa yang mengalami kekalahan memalukan kepada Liverpool dan Watford? Ole. Aku minta maaf lah sebab aku dengar macam-macam keluhan fans Man United yang tak masuk akal langsung. Ada yang kata Ole lagi elok. Gagak lah kan pengurus babyface yang semua player Man United suka nak bully tu, kau kata lagi elok. Serius lah weh. Ada sebab kenapa Ole dipecat. Bruno kontrak aku dengar £250,000 seminggu. Betul kan aku kalau aku salah? Tapi dah mula merengek macam diva yang dah terpengaruh dengan mentaliti dressing room yang tak berapa nak United tu. Main Portugal elok tak kau boleh pair dengan Ronaldo, siap main 1-2 lagi kan? Tapi dekat Man United main false 9 tak ada function. Main dengan Ronaldo pun masalah. Kau nak macam mana lagi weh? Aku bukan nak backup Rangnick lah, tapi realitinya ada beberapa keputusan Rangnick ni yang aku persoalkan juga. Kau ada Rashford, satu-satunya striker dengan ketiadaan Cavani dan Ronaldo. Kau tetap nak main false 9 dengan Bruno. Pogba, player yang nak belah dah hujung musim, tak ada motivasi dah nak main untuk Man United, tapi kau kerap turunkan dia. Lepas tu kau letak dia sebagai number 10. Dia sendiri dah luahkan musim ni dah ibarat mati untuk dia. Aku minta maaf lah. Bagi aku, Pogba bukan world class. Kalau nak duduk dalam kategori tu, kau kena buktikan dengan mana-mana team atau mana-mana player sekeliling kau. Bukan sekadar national team kau Perancis saja. Apa dia dah buat dengan Juve dulu tu bagi aku dah jadi memori weh. Aku samakan Pogba dengan Dele Alli sekarang lah, lebih kurang je. Sorry to say lah kan. Dengan cerita player Man United semua nak poach. Dah mula lah dressing room tu bersuara balik, kutuk coaching Rangnick lah. Kononnya tak minat Ten Hag lah. Diorang ni ingat diorang ni siapa weh? Aku give up lah dengan mentality klub bola sepak ni. Kalau sebut Man United, aku cuma ingat satu je. Team 1999 treble. Aku tak ingat Beckham ke, Scholes ke, Keane ke, tapi aku ingat team. Itu adalah identiti Man United yang sebenar. Bukan macam diva-diva yang ada sekarang semua bermain nak jaga bontot sendiri. Rangnick dipersalahkan fans Man United atas dasar selection dan taktik. Tapi aku tanya korang satu benda. Korang perhati tak body language player Man United dalam game Leicester? Korang main lawan Leicester macam tim yang terdesak ke untuk 3 mata sebab nak kejar top 4? Tak kan? Ada ke keinginan? Aku tak nampak langsung keinginan tu. Tak ada fight, nothing. So kau campaklah coaching cara Pep sekalipun, kau ingat besok lusa terus main tiki-taka ke? Agak-agak lah kalau nak salahkan Rangnick semata-mata. Players pun tak nak main untuk dia. So kalau taktik dia elok sekalipun dengan selection yang korang suka pun, tak tentu players ni akan perform atau main bersungguh-sungguh untuk Rangnick. Diorang tak respect dia sebab diorang tahu lepas ni ada muka baru. So buat apa diorang nak bersungguh-sungguh demi Rangnick? Diorang dah kira menghalalkan terus je lah musim ni kan kalau tanya aku. Itulah gayanya dalam game ni. Kalau korang boleh nilai sendiri, paling memalukan bila James Maddison sendiri buat kenyataan dekat media yang Man United langsung tak menyusahkan Leicester. Pressing tak berapa menjadi dan mengakui Leicester yang control game. Bayangkan dalam sejarah tak pernah ada player lah, tim lawan datang Old Trafford buat statement yang berani macam tu. Tapi aku lupa, ini sekarang new normal untuk Man United kan. Kita lupakanlah fear factor yang pernah ada dulu dekat sana. Okey, sekarang kita cerita pasal game. Pogba baru buat statement musim ni dah ibarat mati untuk dia kan. Main pun 2 kali 5 je macam tak ada hati kan. Ibarat matilah game kau atas padang tu, dia lupa dia main bola demi masa depan dia juga kan. Sancho tak ada effect, tak ada function dan tak ada kehadiran Ronaldo, ibarat dia lost. Bruno sepatutnya skor peluang pertama yang Fred pass kat dia dalam first half tu. Selain daripada tu, tak ada function langsung sebagai false 9 apabila dia tukar position dengan Rashford yang masuk selepas
55 minit ganti McTominay. McTominay seorang lagi, passing stats dia hampir habis. Dalam semua CDM minggu ni dalam EPL, dia antara yang paling rendah dan lemah dari aspek stats. Kau nak tahu berapa dia punya passing rate dia? McTominay cuma 31 passes tak silap aku dalam 55 minit. Kau compare dengan Rice, Rodri, Thiago, semua jauh melebihi McTominay. Secara tak langsung aku highlight balik isu CDM Man United. Passing nampak tak berapa kemas dengan kawalan bola yang nampak sloppy dan hampir kena buang padang. So aku faham kenapa Rangnick ganti dia lepas 55 minit. 2 kaki kau naik, kira selamatlah kau masih lagi atas padang kan, dengan rules baru bab foul dengan ref ni kan. Nasib baik tak kena kad merah lah bagi aku. Rangnick pun gagal jugalah kan, bukan nak kata dia semua elok kan. Dia letak Bruno sebagai false 9, Pogba main number 10, sedangkan ada Rashford dekat bench yang sepatutnya start game ni walaupun dia tak form. Maguire tu boleh pula kau start dia tiap minggu walaupun no look defending. And so why not Rashford? Ke memang nak suruh dia cek klub lain terus message yang kau nak sampaikan? Entahlah. Satu benda aku tak setuju dengan Rangnick lepas game, katanya kena cari players yang lebih fizikal lepas ni dalam transfer window. Kau tengok tim Pep, semua player output dari segi fizikal boleh dilatih. Dan David Silva adalah contoh yang terbaik. Peningkatan dia daripada dia join City sampailah dia belah. So nampaknya bagi aku, Rangnick tak retilah nak meningkatkan tahap fizikal pemain dia. Itu message aku dapatlah dari kenyataan Rangnick ni. Ataupun pendek cerita, dia cuba nak cakap player tak nak ikut regimen dia. So kena carilah player baru yang memang dah ada physicality yang sedia ada lepas ni. Well, Leicester warning awal-awal. Dalam 2 minit tandukkan Barnes. Lepas tu dalam masa 10 minit Barnes try lagi 2 kali. Cuma tak menguji De Gea je. Hari lain mungkin dah sebiji 2 Barnes score. Barnes yang paling banyak lah bagi aku buat hal untuk Man United dan Diego Dalot. Susah gila nak pocket Mamat ni. Gol pertama game datang dari transition. Dewsbury Hall hantar bola ke kiri kepada Maddison, melepaskan satu cross perfect weight untuk flying header Iheanacho ke far post, menewaskan De Gea kan. Cuma 4 minit je Leicester pegang lead. Lepas tu Fred yang membuat penampilan ke-100 dia, berjaya menjaringkan gol keempat peribadi musim ni. Dialah yang set up Bruno melakukan rembatan, diselamatkan Schmeichel yang sekadar mampu menolak ke arah Fred yang meluru dari belah kiri untuk menyamakan kedudukan 1-1. Momentum dengan Man United waktu tu tak pintah macam mana. Kesilapan Sancho bagi peluang one-on-one Iheanacho dengan De Gea, tapi sayang dia chip terlalu tinggi kan. Man United dah start lah tidur balik bila Fofana hampir menanduk masuk gol kedua Leicester. Tapi De Gea rescue korang kali ni dari set piece Maddison. Gol Maddison minit ke-78 tu bagi aku clear foul lah. Iheanacho hentak kaki Varane 2 kali kot dekat luar kotak penalti tu sebelum dia pass ke Maddison nak score kan. Tapi macam biasalah, Man United kan suka menjemput tekanan ke atas diri sendiri, yang akhirnya membawa kepada situasi kelang kabut dah. So kesimpulan ni bagi aku, Leicester layak menang game ni, cuma tak adalah. Bruno macam biasa lepas game sembang memang terror lah. We have to be better katanya. Dah berapa kali dah aku dengar musim ni dia cakap benda sama weh. Mentang-mentang baru sign kontrak baru, pandai main game ni dia. 2 chances dia sepatutnya salah satu dia score lah at least, kalau ikut level Bruno yang aku kenal dulu lah masa first join EPL. Next, title race. Liverpool 2, Watford 0. Jota membuktikan dia masih lagi relevan walaupun tekanan dari Luis Diaz dan 100 lagi penyerang yang ada dekat Liverpool tu. Hari yang nampak susah untuk Liverpool cipta peluang, cuma perlukan satu momen yang klinikal dari hantaran Joe Gomez yang ganti trend tengah prepare untuk game Benfica kot. Sebab Klopp dah kata dia dah recover kan. Dia duduk dekat bench tu tapi tak digunakan langsung dalam game ni. Tapi option untuk guna Gomez berbanding Milner bagi aku ternyata berhasil. Banyak gila crosses Gomez menjadi, cuma tak ada finishing je. Mo Salah dah berapa game dah aku tak boleh kira dah, dia tak score daripada open play. Harapkan penalti je dalam beberapa perlawanan terakhir untuk Liverpool. First touch dia banyak yang lemah dan game yang tak berapa menjadilah kali ni kan. Digantikan selepas 69 minit dengan Sadio Mane tanpa sebarang shot on target. Memang agak rare lah untuk insan yang bernama Mo Salah kan. Kesian weh, Salah kena menghadap Mane yang dah 2 kali bantai tim dia dalam penentuan penalti sampai muka Salah rupa Shrek pun ada masa game kelayakan Piala Dunia tu. AFCON final pun kalah penalti. Tapi aku respect lah Mane. Dia kata kat geng Liverpool yang nak meraihkan kejayaan si Liga tu, janganlah buat apa-apa perayaan ke celebration untuk aku kan, sebab aku nak jaga hati Mo Salah. Sweet lah Mamat ni. Memang kau jaga hati Mo Salah. Kau dengan Mo Salah ada apa-apa ke? Muka garang tapi sweet si Mane ni. Okey, bab game Watford main elok, cuma tak ada luck dan tak ada finishing. Banyak juga chances diorang, paling kurang aku rasa mungkin boleh score sebiji lah. Kuka ada chance one-on-one dengan Alisson, sayang tak clinical. Alisson save lagi daripada cucur, menunjukkan betapa besarnya impact Alisson pada musim ni kan. Watford tak pernah menang dekat Anfield sejak 1999 dan Liverpool mencatatkan kemenangan ke-10 mereka untuk merasa sementara tangga teratas EPL. Klopp pun meraihkan game ke-250 sebagai pengurus Liverpool dengan kemenangan 160 kemenangan daripada 250 game. Memang gila Kinsey lah weh. Masih dalam pencarian quadruple kan. Itu kira satu realiti yang sekarang ni aku rasa boleh dicapai lah, walaupun mula ramai bersendakan kan, tapi sekarang ni
rasa macam realistik juga kan. Jota skor gol tandukan ke-7 dia musim ni dan gol ke-20 keseluruhan dari hantaran ala-ala trend dari Gomez. Sekali tengok macam trend tapi rupanya Gomez kan. Fabinho pula steady dalam mengambil tanggungjawab penalti tanpa kehadiran Mo Salah untuk menjaringkan gol kedua Liverpool. Lewat dalam permainan selepas Kuka main wrestling pula dengan Jota. Langsung tak pandang bola. Bayangkan Liverpool 14 points belakang City bulan Januari, dan pada satu ketika lepas game ni diorang leading EPL dengan 2 mata. 2 jam lebih kurang sampai City kalahkan Burnley. Next 2 game paling penting dalam penentuan nasib The Kop bertemu Benfica dan Man City. Counter press Liverpool memang first class dalam game ni. Macam biasa, cuma kreativiti mungkin sedikit kurang. Faktor dah lama tak main sama-sama ke lepas international break, aku tak tahu sebab Tuchel cakap macam tu kan. Next, Burnley 0, Man City 2. Man City punya respon memang superb Tekanan mengetahui rival kau dah menang and kau wajib menang nak teruskan momentum title EPL. Tak sampai 5 minit weh, Sterling gentel pecahkan low block Burnley belah kanan tu untuk cross yang ibarat cushion punya cross. Untuk KDB rembat, first timer yang aku tak payah tengok pun aku tahu akan masuk top corner far post. KDB kalau dah form macam ni, kita ucapkan good luck je lah kepada siapa-siapa yang lawan Man City kan. Man City pun tugas berat lepas ni lawan Atletico, lepas tu Liverpool dekat Etihad. So mereka sebenarnya memerlukan pemain-pemain utama mereka semua form dalam minggu-minggu akan datang ni. Burnley ni kira macam tim kegemaran Pep sebab dalam 10 pertemuan terakhir semua City tapau dan aggregate dia 34-1 weh. Selang 20 minit City double lagi advantage. Sterling sekali lagi guna lubuk belah kanan Burnley tu, square balik bola ke Gundogan yang buat trademark run dia ke dalam box. Menyambut baik hantaran Sterling untuk skor gol kedua Man City. Aku rasa lah kan, lepas dah leading 2-0 tu City main gear 3 je sebab nak simpan minyak untuk game UCL dan jaga kaki lah kan untuk game lawan Atletico tu, nak jaga fitness sebagai kan. Second half Burnley ada try dalam 15 minit pertama letak tekanan pada City, tapi gandingan Ake dan Laporte dah cukup bagi aku untuk memastikan Weghorst dan rakan-rakan dia struggle nak dapat peluang untuk skor. Foden pun ada impact, cuma Pep aku rasa macam nak simpan dia untuk game UCL, so dia direhatkan awal-awal dalam second half tu. Jesus masuk try nak skor tapi last dia skor tak silap aku September tahun lepas weh. Kesian dia, banyak chances dia terlepas, termasuk rembat kena tiang sekali. Tapi kena akui juga bila Sterling dalam form, segala apa dia buat menjadi. Dan kebanyakan delivery dalam game ni datang daripada Sterling. So aku memang kena bagi dia man of the match. Burnley dah 4 game tak skor, langsung agak merisau kan sebab relegation battle ni ada game penting Khamis ni antara Burnley dengan Everton kan. So dua-dua pun kalah minggu ni, so pertemuan yang agak menarik Pep ada komen lepas game, dia kata Burnley simpan rumput panjang sengaja kan, demi kunjungan player-player City ni. Diorang terpaksa adapt kepada situasi yang diorang jarang berasa. Aku rasa Pep ni kau kena jemput datang main kat Malaysia ni, dia bukan isu rumput panjang babe, dia isu rumput tak seimbang. Bagi aku kesilapan Daesh tak menurunkan Maxwell Cornet dari awal. Maybe ada chance untuk Weghorst sebab Mamat tu nampak isolated gila tanpa kreatif number 10 belakang dia. Main long ball yang memanjang, mengharapkan keajaiban semata-mata. Aku rasa dah waktunya lah Burnley turun satu division dan revamp balik identiti diorang. Weghorst punya sedih, 0 shots, 0 touches dalam box City. Realitinya quality Pep dan anak-anak buah dia bagai langit dengan bumi dengan tim Burnley ni. So kau campaklah siapa pun dalam tim Burnley ni, tetap 3 mata untuk Man City lah. Title race masih on dan aku harap sebagai neutral ia akan berlarutan sampai minggu terakhir EPL musim ni. KDB skor gol ke-10 di musim ni dan ada rekod baru. Gundogan adalah pemain Jerman dengan jaringan terbanyak di EPL dengan 34 gol, mengatasi rekod lama dipegang oleh Ozil dengan 33 gol. Dahsyat weh. Satu lagi, Laporte dalam penampilan ke-100 untuk Man City. Ini adalah kemenangan ke-82 dia. Mental weh. Cuma 18 game seri atau kalah. Wow. Top 4 race, Chelsea 1, Brentford 4. Game ni aku salahkan Rudiger lah. Dah 2-3 kali aku tengok dia meraihkan gol buat muka monyet kan. Kadang-kadang dia defend dalam game pun berlari cara macam menganjing pasukan lawan kan. So maybe ni kira balasan Tuhan lah. Tapi aku rasa segala kredit dan topik utama akhbar akan tertumpu kepada Christian Eriksen weh. Mamat ni miracle weh. Keajaiban adalah ungkapan paling sesuai untuk apa yang dia dah capai dalam bola sepak. Mana ada player level tinggi macam dia kena serangan jantung tak sampai setahun, yang lepas bertarung nyawa sampai terpaksa dia berlatih seorang-seorang dekat klub kerdil dekat Switzerland. Ini semua lepas Inter release kontrak dia kan. Kebangkitan yang sangat luar biasa babe apabila Thomas Frank dan Brentford bagi dia peluang beraksi semula di level elite dalam Premier League. Dan sekarang kau tengok berapa banyak klub dah mula intai dia. Aku dengar Man United salah satu, tapi tolong Eriksen janganlah pergi sana, rosak kan. 3 gol dalam 3 game terakhir weh Eriksen, 2 gol back to back untuk Denmark. Dan jaringan ketiga dia bertemu dengan Chelsea kan. Kemenangan pertama Brentford dekat Stamford Bridge selepas penantian 83 tahun dan kini 11 mata mengatasi zon pinggiran. Kira selamat lah tu kan. Brentford perform elok weh. First half menang shots 6 berbalas 5 dan mengikat Chelsea tanpa jaringan.
Tapi bila dah masuk second half, 3 minit selepas bermula second half tu, Rudiger yang aku rasa try rembat dekat 7-8 kali dalam game ni daripada jarak jauh, akhirnya melakukan jaringan paling lawa pernah aku tengok dia buat. Dalam aku rasa aku tak nak tengok dia skor gol lagi lawa begitu lah. Macam peluru daripada 35 meter. Aku tak salahkan dia lah meraihkan gol macam monyet, sebab dia pun tak sangka dia boleh rembat bola macam tu. Walaupun aku tengok dia selalu try juga kan. Boleh jadi goal of the season ni aku rasa. Tapi kalau kau Rudiger, adakah kau nak gol itu dijadikan calon goal of the season sedangkan tim kau kena lanyak 4-1 dan secara defensif dia pun bertanggungjawab? Entahlah. Brentford main cerdik, ikut kekuatan mereka sendiri. Dia main serangan balas, menerusi Tony, Mbeumo, Eriksen, seringkali membawa situasi bahaya. Selang 2 minit je lepas Rudiger skor, Vitaly Janelt menyamakan kedudukan, menyaksikan dua pasukan yang bermain end-to-end football kan. Ayer menafikan Havertz yang ada beberapa peluang nak skor tapi bukan hari dia lah kali ni. Gol kedua Brentford datang dari gerakan sepantas kilat Mbeumo, set up Eriksen, meletakkan Brentford 2-1 di depan. Janelt sekali lagi menambah jaringan ketiga Brentford selepas hantaran lawa daripada Ivan Toney, dan Chelsea nampak terdesak lepas tu. Havertz one-on-one try, tersasar sikit dan sempat ada gol Havertz dibatalkan lagi. Kesilapan Rudiger lah yang membawa kepada gol keempat. Clearance dia yang tak berapa nak menjadi. Dan akhirnya Yuen Wissa menjadikan gol keempat untuk Brentford. Dalam pada Rudiger rajin menyakat dan menganjing player tim lawan masa game lawan Newcastle. Ada itu kan. Ada fans Chelsea pernah menganjing aku juga, panggil Saint Rhys James Park bila datang Newcastle kan, masa bantai Newcastle itu dekat sana. So kali ni turn korang jugalah untuk merasa kan. Bukan selalu tapi sekali-sekala je. Fans Brentford pun sempat menganjing Champions of Europe sambil meraihkan kemenangan bergaya Brentford di Brentford Bridge. Cuma aku kesian Real Madrid lah. Lepas ni mungkin jadi mangsa kebangkitan Chelsea, dan aku yakin Tuchel akan kembalikan back 3 dengan wingbacks. Dengan kehadiran Reece James yang dah kembali fit. Chelsea dikritik hebat menggunakan sistem back 4 main 4-3-3 kali ni yang ramai kata punca kekalahan. Aspi bukan lagi player yang muda, tambah lagi dengan Alonso belah kiri yang memang slow. Resepi lah untuk kena counter main back 4 kan. Bezanya bila main back 4 kali ni terlalu expose bab speed dan bahagian sayap tu. Chelsea memang jarang guna sistem tu, kecuali biasanya aku tengok kalau main dalam FA Cup selama ni, dan mungkin game tertentu je lah bila kau nak guna Malangsa sebagai left back. So aku pun pelik kenapa Tuchel guna back 4 kali ni kan. Ruben Loftus-Cheek pun punca juga bagi aku. Banyak kena rampas bola, tak silap aku dia lah player paling banyak kena rampas bola antara mana-mana player Chelsea. Rasa macam deja vu sebab tahun lepas benda sama berlaku lepas international break bulan Mac ni. Chelsea tewas 5-2 kepada West Brom di laman sendiri juga, dan lalas Chelsea menang UCL. So mana tahu ini mungkin permulaan sesuatu yang indah yang akan terjadi sekali lagi. Mujur lah kan, gap dengan Arsenal dan Spurs masih 5 mata selepas Arsenal kena laut dengan Crystal Palace. Cuma satu je lah, aku sendiri minat cara Tuchel deal dengan media selama ni. Isu Lukaku, isu Roman bagai. Cuma kali ni bila dia ditanya media lepas game, alasan dia kalah sebab international break, player penat, mental, fizikal, memang tak boleh belah. Habis Eriksen tu apa? Dia pun main Denmark, termasuk beberapa pemain Brentford sebenarnya kan. Satu lagi alasan dia bagi adalah cuaca tak menentu. Dekat training katanya sehari tu sejuk, lepas tu hari ni game cuaca panas. Serius lah bro, cakap je lah ini bukan hari korang, tak ada rezeki ke? Brentford deserve 3 mata ke sebab ambil chances diorang? Pujilah sikit Eriksen, come on lah Tuchel. Kalah tak apa, boleh bangkit, dan aku yakin Chelsea akan bangkit. Cuma tak payahlah cari alasan kan. Last, nak beritahu fan Chelsea, tolonglah jangan ambil keluarga Ricketts tu jadi owner baru dengan cerita salah seorang Joe Ricketts tak silap aku tak suka kaum Muslim. Bahaya weh. Spurs 5, Newcastle 1. Sedih kan. Dalam pada kita membahas Chelsea dan Arsenal, aku nak minta korang sedekahkanlah sikit belas kasihan pada aku dan Newcastle yang kena laut dengan Spurs 5-1. Aku kategorikan macam ni lah, 9 game tanpa kalah diikuti dengan 3 kekalahan berturut-turut. Game lawan Chelsea tu kira tak ada luck lah sebab ref buat hal kalah. Lawan dengan Everton kita bangang sebab tak ambil peluang kan bila lawan dengan 10 pemain. Lawan Spurs ni memang tak ada alasan dah lah. Overconfident second half. Lepas dah elok dah kau main ikut disiplin Eddie Howe dalam first half tu, compact gila dengan press yang berpada-pada kan. Berjaya maintain satu sama. Masuk second half, tiba-tiba kenapa berani pula kau nak high press Spurs, expose back four Newcastle kepada speed dan kreativiti Son, Kane, Kulusevski. Selain tu ada Doherty yang semuanya menghukum barisan pertahanan kita. Bila Emerson Royal score lawan tim kau, memang hina lah weh. Kalau lah maintain compact macam first half tu, cuma ambil kesempatan set piece ke serangan balas, maybe itu peluang terbaik untuk mengejutkan Spurs dekat lawan-lawan kan. Tapi aku kena akui lah, kualiti dan gameplay Conte semakin serasi, semakin konsisten. Memang klasik Conte lah, bila wingbacks dia pun boleh score kan. Lagi-lagi kalau cross datang dari satu wingback dan dijaringkan oleh seorang lagi wingback, itu memang favourite dia lah. Itu memang typical Conte lah kan. Menarik bila tengok cara dia bercakap tentang players train hard, terutamanya Harry Kane yang menjadi contoh kepada pemain-pemain lain, menyemarakkan semangat diorang. Contohnya macam Doherty sekarang ni dah jadi macam anak emas Conte weh. Kan, sebab dia kiri boleh main, kanan pun boleh main. Dahsyat weh, dia memang kira first choice dalam back 5.
ataupun back 3 back 5 lah kan, sebab dia main wingback kan. Fabian Schär membuka jaringan untuk Newcastle menerusi sepakan percuma selepas Willock dijatuhkan 2 kotak dan berjaya rembat celah 2 pemain dalam betting Spurs tu untuk menewaskan Lloris yang tertampan ke dalam gawang sendiri hasil rembatan deras daripada Schär. Tak sampai 3 minit tak silap aku, Son dari belah kiri delivery sharp macam biasa, lepas sepakan penjuru, dia buat satu cross, glancing header Ben Davies untuk menyamakan kedudukan. First half maintain satu sama, kira dah okey lah tu. Masuk second half, 16 minit yang mengejutkan dari Newcastle punya perspektif, yang tiba-tiba diorang cuba nak buat high press lah, membuka ruang banyak dekat barisan pertahanan, expose gila kan. Memang ambil lah kau Son, Kane, Kulu, Doherty apa semua kan. Membuka ruang terus untuk 3 gol tanpa balas. Bermula dari hantaran Kane yang menjadi playmaker untuk Spurs dalam game ni. Dia dah macam modern number 9 yang memainkan beberapa peranan dalam satu game. Bagi aku sangat menakjubkan apa yang Kane buat dalam game ni. Dia cross untuk Son, tapi Doherty tunggu dekat far post, menanduk masuk 2-1. Tak sah kalau Son tak ada dalam senarai penjaring kan. So bila Kane melepaskan Kulusevski, cross ke tengah, Son dalam kedudukan terbuka dan 1 lawan 1 dengan Dubravka, tenang je skor gol ketiga Spurs. Aku nak buat satu statement berani lah. Media dekat UK selalu bagi kredit dekat Harry Kane je sebab ialah dia English, and memang ternyata lah Harry Kane padu kan, especially dalam beberapa game ni dia main deep tapi dia jadi playmaker, dia provide assist, so kau tak boleh sangkal kehebatan dia. Tapi kadang-kadang aku rasa Son kena dapat lebih kredit lah untuk finishing dia, yang aku rasa world class. Berapa kali dah musim ni Son dalam kedudukan one on one, tak pun dalam situasi tertekan dan dia kena score dan dia sentiasa deliver weh. Spurs tambah lagi bila Doherty try nak cross bola tapi tertampan pula dekat Willock, jatuh depan Emerson Royal. Ibarat hadiah hari jadi lah kau bagi dia dengan gol tenganga untuk gol keempat Spurs. Pemain gantian Spurs pun masuk dan memberi impact. Lucas Moura, Steven Bergwijn berganding untuk gol kelima Spurs. Ini semua selepas Eddie Howe tukar macam-macam, sampai Shelvey main centre back pun ada. Dia try tukar balik untuk kurangkan damage lah, tapi player pun dah pening weh dengan peranan masing-masing kan. Asyik tukar-tukar je. Manquillo bagi aku antara punca individu yang 2 kali hilang marker dia untuk 2 gol Spurs. Midfield Newcastle kali ni tanpa Bruno Guimaraes nampak tak ada idea dan longlai sedikit berbanding Bentancur dan Højbjerg yang memang kontrol tempo sepanjang second half tu. Bagi aku Newcastle overconfident lah. Lepas dah form gila, kira hampir selamat dah kan. Tapi secara matematik belum selamat lagi. 9 mata mengatasi kedudukan zon penyingkiran. Bagi aku kena menang at least 1-2 game lah baru betul-betul rasa selamat kan. Tapi ini menunjukkan kekuatan Conte yang aku rasa akan memintas kedudukan Arteta tak lama lagi. Sorry, dah pintas dah pun. Korang sit back, relax and watch the Conte show lepas ni. Okay? Kekalahan 3-0 Arsenal memastikan Spurs kekal di kedudukan top 4 dengan perbezaan jaringan. Tapi Arsenal ada satu game dalam tangan kan. Tapi Arsenal punya satu game dalam tangan tu kau kena ingat, diorang still kena lawan Chelsea, Man United, Spurs. Spurs cuma kena lawan Arsenal je dalam baki game diorang yang kira tim-tim top 6 yang diorang kena lawan lah, ataupun big 6 yang diorang kena lawan. Last, Crystal Palace 3, Arsenal 0. Aku rasa tenang je bila tak ada Arsenal fans. DM aku dekat Insta, lepas tu cakap macam-macam. Ada yang kata Arteta the next Pep, ada yang kata Odegaard dah world class. Macam-macam aku kena layan weh tiap kali Arsenal menang. Aku setujulah bab Odegaard tu kira on the way nak jadi world class. Tapi bab Arteta the next Pep tu, aku simpan je lah komen aku dulu Arteta bagus, tapi bab taktikal je lah kan. Banyak lagi faktor yang menjadikan kau level Pep. Aku rasa bukan sekadar taktikal atas padang je. First half aku ibaratkan Arsenal totally outclass. Ini bukan Arsenal yang aku nampak selama ni, tapi pada waktu sama aku dah jangka budak-budak Vieira ni akan menjadi threat yang sangat besar. Kerana tiap kali diorang lawan tim top 4, diorang perform. Contoh diorang kalahkan City dekat Etihad, lepas tu hampir seri dengan Liverpool dekat laman sendiri. Ini cuma kemenangan kedua tak silap aku Palace ke atas Arsenal sejak 1980 Palace cuma kalah sekali je dalam 11 perlawanan terakhir mereka. Adalah indikasi kekuatan sebenar diorang. 11 game kalah sekali. Aku nampak faktor kehilangan Tierney memaksa Arteta menurunkan Tavares, antara punca gol pertama dan kedua dari belah kiri Arsenal, dan secara tak langsung area belah kiri tu jadi robot Palace lah untuk kedua gol dalam first half tu. Dari awal lagi Palace main agresif dan menang banyak perebutan bola kedua dengan begitu kerap sekali. Tavares akhirnya digantikan dengan Martinelli yang masuk selepas dia direhatkan untuk Smith Rowe yang beraksi dalam kesebelasan utama, tapi masih tak ada penetration untuk Arsenal. Xhaka tak salah aku ganti main left back kan waktu tu kan. Aku tunggu lama weh sebelum Arsenal cipta peluang minit ke-67. Odegaard miss peluang daripada jarak lebih kurang 10 meter je. Tapi Odegaard jugalah yang foul Zaha, terlanggar kaki dia menghadiahkan penalti untuk Palace. Kan? So selain tu Nketiah ada rembatan jarak jauh kena tiang belah kanan, tapi realiti dia Arteta sendiri mengakui lepas game Palace ni Arsenal memang second best dalam semua aspek dan meminta maaf kepada fans Arsenal. Bagi aku patut Tuchel pun respon macam ni lah kan. Bagi penghormatan kepada usaha pasukan lawan sekali-sekala lah. Lagi-lagi bila kau dah kena teruk kan. Gol pertama Palace datang dari keinginan mereka sendiri macam aku cakap tadi untuk menang perebutan bola kedua bila Anderson memaksa satu hantaran ke seberang gawang gol Arsenal dan ditanduk masuk Mateta. 1-0 Palace waktu tu. Palace masih tanpa kalah aku rasa bila diorang
skor dulu dan menambah gol kedua sebelum half time menerusi hantaran cantik Anderson. Sekali lagi, setengah padang dia cross direct dan dimenangi oleh Jordan Ayew yang melepasi Tavares, lepas tu Gabriel dan merembat ke far post untuk menewaskan Ramsdale. Kedudukan 2-0 untuk Palace sebelum half time. Ini baru gol kedua Ayew dalam 55 penampilan. Arsenal pula masalah dia tak pernah bangkit dari ketinggalan 2-0 dalam EPL selama 14 tahun. Dan bila Odegaard langgar kaki Zaha tu, dalam second half, Zaha step up, steady, memang steady lah, menewaskan Ramsdale untuk gol ketiga Palace. Lagi pedih aku dengar injury Kieran Tierney ni nampak agak serius dan scan menunjukkan sesuatu yang boleh jadi jangka masa panjang lah, kan? Berbalik kepada Januari, tak beli player untuk menguatkan squad depth. Adakah Tavares jawapan kepada kehilangan Tierney? Fans Arsenal, mungkin korang boleh bagi komen pandangan korang sendiri lepas game Tavares kali ni. Maybe sebab dah lama tak main first team, kena bagi masa dekat dia. Tapi aku tanya korang, ada ke masa nak bagi dia? Sedangkan setiap satu game korang lepas ni ibarat cup final, sebab korang nak layak UCL musim depan, kan? So itu antara sebab utama memperkasakan squad tu sangat penting dalam setiap transfer window, dan terutamanya pasukan yang mencabar untuk kedudukan top 4. Arteta sampai guna Xhaka main left back semata-mata untuk menggantikan Tavares dan membawa masuk Martinelli untuk create lebih banyak lagi attacking threat. Apa-apa pun kita kena kredit lah Vieira dan Crystal Palace. Dan kalau diorang maintain macam ni, aku rasa maybe next season boleh cabar kedudukan Eropah. Aku yakin. Kau tengok squad depth diorang, 3 player diorang selected untuk England, itu adalah indikasi squad yang mantap. Termasuk beberapa pemain lain di bench diorang, kan, yang tak boleh nak tembus kesebelasan utama pun. Contohnya last season, Eberechi Eze antara pemain utama, Christian Benteke, Odsonne Edouard, ramai lagi lah. Michael Olise injured lagi. Suka tak suka, player Arsenal ramai budak-budak. So aku harap result ni tak damage lah keyakinan diorang. Sebab so far diorang perform super Arsenal musim ni. Dan bayangkan kalau tim muda Arsenal ni yang tak diberikan harapan untuk layak top 4 boleh layak ke UCL untuk musim depan. What a story lah, kan. So jangan panik lagi fans Arsenal. Walaupun table nampak Arsenal dah nombor 5, banyak lagi game penting lepas ni dan kurang ada game in hand. Alright guys, itu je EPL recap untuk minggu ini. Memang panjang. Aku nak ingatkan korang untuk like, share, subscribe semua video aku, termasuk video ni. Aku susah nak like, kan, membantu algoritma YouTube ni untuk terus recommend video aku dekat penonton-penonton baru. Dan pada waktu yang sama, jangan lupa komen kat bawah, raikan pendapat berbeza. Ingat, aku bukan pandit, aku bukan expert, aku sekadar peminat bola sepak macam korang. Agree to disagree. Jangan lupa dalam ruangan komen tu, tidak ada pendapat yang salah. Kita semua peminat bola sepak, kita semua berhak untuk memberikan pendapat. Okay? Sampai di sini saja. This is Burn TV.